Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syed Ahmad Reza, sebenarnya saya Muhammad Hanif, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi menonton rakaman video pendek saya ini bagi melengkapkan tugasan bagi subjek UUW 130 Falsafah dan Isu Semasa di bawah tunjuk ajar Dr. Muhammad Arsad bin Johannes. Untuk tugasan kali ini saya memilih fakta menarik luar negara dan tajuk yang menjadi pilihan adalah Sukan Laga Lembu. Sukan Laga Lembu merupakan sebuah sukan klasik ekstrim yang telah menjadi sukan tradisi berprestij semenjak beberapa ratus tahun terdahulu. Sukan ini mula dicetuskan oleh penganut Nasrani Katolik di Spanyol yang telah berkembang maju ke negara jirannya seperti Portugis, Perancis sehingga ke seluruh Eropah. Seterusnya kegiatan sukan ini mula merebak di negara-negara bekas jajahan Spanyol di Amerika Latin dan Filipina. Sukan ini telah dipelbagaikan versi dan dicipta jenamanya yang tersendiri. Hasil daripada sukan laga lembu seperti Festival Laga Lembu Amerika Latin, pertandingan menunggang lembu rodeo Amerika Syarikat dan pertandingan laga lembu di Jepun. Ciri-ciri lembu laga. Orang yang dilantik akan mencari lembu-lembu laga yang berkualiti berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan di seluruh pelosok kampung dan daerah. Biasanya, penternak lembu akan mengelaskan lembu yang dirasakan sesuai di dalam sukan laga lembu, diberi makan yang berkhasiat dan dijaga dengan sempurna kerana ia memberikan harga yang lumayan. Sekiranya lembu laga yang dipilih mengalami kecacatan seperti patah tanduk, patah kaki dan lain-lain, lembu tersebut akan dihantar ke rumah atau pusat sembelihan dan diproses seperti lembu daging yang lain. Matador. Secara praktikalnya, matador dikenali sebagai pembunuh adalah seorang torero, seorang ahli atau peserta di dalam pertarungan melawan lembu laga. Torero adalah watak utama di dalam pertunjukan pertarungan di antara manusia melawan lembu laga di Spanyol dan negara seperti Mexico. Dalam pertarungan ini, seorang torero berperanan mempermainkan lembu dan akhirnya akan membunuh lembu laga tersebut. Hanya seorang torero yang aktif, berkelayakan dan dipilih yang dapat naik sebagai seorang matador dalam sebuah pertarungan melawan lembu laga. Dalam pertarungan ini, seorang novillero, iaitu petarung lembu laga junior, dapat melakukan pertunjukan di depan penonton dan diperkenalkan sebagai matador di toros. Sebelum acara sukan lembu bermula, matador akan mengenakan kostum tradisional yang dinamakan baldu dan topi rajut. Pemakaian ini adalah kostum wajib para matador sebelum beraksi di tengah gelanggang dan ianya adalah suatu kebanggaan kepada para matador memperagakan kostum ini di tengah gelanggang dan berpeluang beraksi dari ribuan khalayak ramai. Para matador akan menunjukkan aksi ekstrim dalam menumpahkan seekor lembu jantan dengan menggunakan sehelai kain merah dan merah jambu dan diselipkan alatan tajam seperti pedang dan lembing untuk membunuh seekor lembu yang mengganas menerpa ke arah matador tersebut. Aksi para matador ini adalah cukup berbahaya. Jika mereka gagal membunuh dan mengelak daripada serangan lembu tersebut, matador itu berisiko mengalami luka parah di badan dan di muka serta membawa maut.
Sukan ini dianggap berjaya bila Matador berjaya mengawal dan membunuh lembu tersebut dan seterusnya dikira sebagai pemenang dalam aksi penunjukan tersebut. Salah satu Matador yang paling terkenal sepanjang adalah Juan Del Monte, yang teknik-tekniknya merevolusi pertarungan itu dan kemudian menjadi standard dan contoh dalam penilaian Matador masa kini. Namun begitu, pada masa sekarang, profesi Matador tidak lagi mendapat pendapatan yang lumayan seperti tahun 1960-an. Dengan sifat pertarungan yang berbahaya itu, lebih 40 orang Matador telah maut di gelanggang pertarungan. Namun begitu, sukan tradisi ini telah mendapat bantahan keras oleh aktivis pelindungan hak asasi haiwan. Seterusnya diharamkan di beberapa buah negara seperti Argentina, Kanada, Cuba, Denmark, Jerman, Itali, Belanda, New Zealand dan United Kingdom. Laga lembu ini semakin menjadi isu dan kontroversi di beberapa negara kerana ianya menganiaya nyawa binatang. Di Portugal pula, sukan ganas ini telah diharamkan di arena gelanggang yang dipenuhi oleh peminat di seluruh daerah yang berkaitan. Namun begitu, ia masih diamalkan di tanah jajahannya seperti Pulau Pemba dan Tanzania. Sekian dahulu daripada saya. Semoga segala perkongsian info dan fakta sedikit sebanyak memberi pendedahan dan pengetahuan kepada semua. Jangan lupa untuk tekan button like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Adios amigo.